tinggi sikit. Okey, Alhamdulillah. Kita rekaman ya. Okey. Jadi Ustaz teruskan pembelajaran kita pada pagi ini dan pastikan semua pelajar pastikan masuk awal ya. Sebab kalau masuk lewat nanti dia akan mengganggu kelas. Mengganggu kelas dan juga terpaksa Ustaz terpaksa admit ya. InsyaAllah lepas pada ni pastikan masuk awal. Awak kena tepat waktu lah sebab kita masa pun 10 minit je Ustaz bagi link dan kamu terus kena masuk lah. Kena tunggu pukul 8.20 tu kena tunggu dah. Okey, kita teruskan pengajian kita pada pagi ini iaitu berkenaan dengan surah surah Al-Masad. InsyaAllah kita sama-sama dengar bacaan. الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul Azim. Itulah bacaan daripada Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Diharap biasa kamu dengar lah. Banyak lah. Merdu sekali suara dia, mendayu-dayu ni. Dia harap kamu bukan menyebabkan kamu tidur lah. InsyaAllah pagi bangun daripada tidur macam mana kita boleh mengantuk lah. Okay, seperti mana biasa pelajar-pelajar semua, sinopsis. Kamu kena menguasai sinopsis. Sinopsis ialah kandungan lah. Macam mana sebagai motivasi kita untuk menguasai surah Al-Ma'un. Kamu kena ada semangat berkobar-kobar untuk menguasai surah Al-Ma'un. Kena ada semangat macam tu. Dan di samping kita berdoa dengan Allah lah supaya memudahkan kita menguasai surah Al-Ma'un. Okey, surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107. Ni. 107. Di mana 107 surah yang ke-107 ni dia berada pada tahun yang ke-7. Tahun ke-7 setelah Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul. Ketika umur 40 tahun lah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ke-7. Diturunkan surah Al-Ma'un. Dan peristiwa ni juga hampir dengan peristiwa Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah. Bapa saudara Nabi ni Hamzah ni. Masuk Islam. Islam baru nak membina kekuatan sikit. Baru nak kita kata ada orang yang hebat lah. Orang yang kita kata orang berani. Yang maksudnya sebelum daripada ni hamba banyak. Banyak hamba Okey, dan ini juga bermulanya fasa yang ketiga di mana Islam dah mula kena kita kata ada sahabat yang kena draw, kena seksa, dah mula baru bermula lah. Dan diboykot dalam fasa ni. Sebab tu surah Al-Ma'un ni dia Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ciri-ciri orang yang pendusta agama, sebagai pendusta agama. InsyaAllah kita akan tengok ciri-ciri. Jadi ini penguasaan ni kita kena tahulah. Ketika zaman Rasulullah ketika dia panggil asbabun nuzul ataupun kejadian ketika surah tersebut diturunkan. Sebab surah diturunkan dia ada kaitan dengan masyarakat Mekah ataupun sirah Rasulullah SAW pada ketika itu. Okey, seterusnya pelajar-pelajar yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dipilih oleh Allah untuk bersama Ustaz pada pagi ini. Okey, dalam sinopsis ataupun kandungan kita buat poin-poin penting untuk menguasai surah Al-Ma'un ini. Allah ini menyatakan ciri-ciri ataupun perangai pendusta agama. Apa dia? Ada 5 yang Allah gariskan di dalam surah Al-Ma'un ini. Jadi surah Al-Ma'un ini pelajar-pelajar, Allah nak menceritakan kepada kita tentang perangai ataupun ciri-ciri pendusta agama. Berat tu. Berat pendusta agama ni. Dia mengaku Islam. Sebenarnya dia kita kata menipu saja kamu ni. Gitulah. Kalau bahasa kita tak. Bahasa kita. Tapi Allah meletakkan surah Al-Ma'un. Okey, yang pertama sekali dia mengherdik anak yatim. Mengherdik anak yatim. Anak yatim ni ayah dia mati ni siapa dia yang ambil nyawa ayah dia?
Siapa yang ambil nyawa dia? Allah yang ambil nyawa apa tu? Nyawa ayah dia. Jadi tiba-tiba kita macam orang yang tersebut mengherdik, mengkasari anak yatim ni macam dia tidak ada perasaan. Okey, macam tidak ada perasaan. Sekejap Ustaz letak power. Apa tu Ustaz punya laptop dah habis. Okey. Jadi dia orang ni macam tidak ada perasaan perasaan kepada anak yatim, diherdiknya, dimarahnya. Allah. Orang macam ini pendusta agama Allah kata. Sebab apa dia tidak ada perasaan, belas kasihan. Belas kasihan. Tidak ada hati perut kita kata. Okey, yang kedua sama juga. Itu orang miskin pula. Kalau tadi orang anak yatim. Kemudian yang kedua ialah orang miskin. Orang miskin ni sebenarnya mereka pun bukan nak miskin. Tak. Apatah lagi kalau kita tengok pada peristiwa tadi, peristiwa yang zaman Rasulullah tu, di mana musyrikin Mekah dia nak memboikot orang Islam. Nak memboikot orang Islam, tidak bagi makanan lah. Mana tidak bagi makanan. Okey, jadi dalam konteks kita hari ni, maknanya orang ni tidak ada hati perut juga. Sama dengan orang yang mengherdik anak yatim tadi. Makanan ni untuk makan bagi orang miskin, tapi dia menyekat. Dia menyekat, tidak memberi pemberian makanan. Kalau dia tak bagi pun mungkin ada orang lain dah. Orang lain nak bagi. Dia ni sebagai pemimpin ke, dia pun terus sekat. Dah dia tak bagi. Orang nak bagi dia sekat pula. Ni halang. Okey, yang ketiga ialah solat dalam keadaan melalaikan. Salat ni jangan salah faham pula. Yang tidak lalai, maksudnya melalaikan sini bukan tidak khusyuk dah. Bukan bukan tidak khusyuk. Ini solat dia ni ialah macam nak ambil hati dah. Nak ambil nak dilihat untuk kalau kita ni nak suruh orang tengok je lah. Selalu solat luar waktu contohnya. Ni panggil lalai, bukan lalaian tidak khusyuk, itu lain. Jadi perkataan lalai itu dia berbeza dengan bahasa Melayu. Lalai yang diterjemahkan di sini maksudnya ialah solat di luar waktu. Sentiasa solat di luar waktu. Maknanya dia tak jaga waktu solat. Bahaya pendusta agama. Sebab solat ni tiap agama. Tiba-tiba dia acuh tak acuh. Ataupun dia solat ni hanya untuk menunjuk macam orang munafik. Sebab tu ada juga ulama kata surah ni diturunkan di Madinah. Berkenaan dengan orang munafik. Di mana mereka solat hanya menunjuk kepada orang mukmin. Bila waktu orang mukmin tak dapat tengok, mereka mula tak semayang, mula mereka rasa berat. Sebab tu orang munafik ni solat subuh bagi mereka sangat berat untuk buat solat subuh. Sebab solat orang tak dapat tengok. Zaman Nabi dulu mana ada lampu lah. Jadi waktu subuh ni tak pergi kan, dia jadi gitu. Dia ada alih-alih. Orang macam ni solat yang macam ni. Orang munafik lah. Okey, yang keempat lah sifat riak. Riak ni ialah bangga diri, sombong lah. Ingin orang lihat dia. Kita akan tengok lepas ni. Yang akhir sekali menghalang pemberian bantuan. Bantuan ni tak kira lah. Kalau tadi menyekat makanan lah. Ni bantuan-bantuan apa orang nak bagi kepada orang yang memerlukan, dia jadi penghalang. Ini sifat ilmu ni ialah Allah menyatakan bahawa dia adalah pendusta agama. Pendusta agama surah Al-Ma'un. Jadi kena tahulah. Bila aku nak menguasai surah Al-Ma'un, aku kena tahu ciri pendusta agama. Iaitu ada 5. Okey. Ini secara motivasi lah. Okey, kita masuk kepada cerakin kalimah. Okey, sebelum tu Ustaz nak tengok dulu takut ada sahabat kita yang tak boleh masuk. Cek selalulah sebab kamu tak masuk awal lah. Okey. Okey, kita tengok balik. Pembelajaran kita ada rasa boleh masuk tu. Ramai ada tu. Okey, kita kembali semula. Okey, cerakin ni tu. Okey, ini penguasaan yang kedua pelajar-pelajar iaitu kamu kena tahu selepas sinopsis tadi lebih pada motivasi supaya kita rasa semangat yang begitu berkobar-kobar untuk menguasai surah Al-Ma'un. Selepas daripada ni kita bukan hafal saja tapi kita kena tahu makna dia. Itu penting Okey, kita tengok cerakin yang pertama ialah kita tengok dalam satu perkataan tu, dalam satu ayat tu macam ni. Okey, dalam satu ayat ni kita kena pecahkan satu-satu perkataan. Kita tengok Okey. Ni satu perkataan rupanya lah. Okey, ini adalah satu kalimah ni. Bila kita pecah Okey, seterusnya lagi ra'aita satu perkataan, allazi satu perkataan, yukadzibu satu perkataan, biddin
Cuba belajar tengok ni. Dia bercantum tak? Bidin macam satu perkataan aja. Sebenarnya tidak, dia adalah dua perkataan. B ni kamu dah belajar gitu, haraf. Kata fungsi, kata partikel. Ini B ni kata partikel. Dia bercantum dengan ad-din. Bermakna dia dua kalimah. Dua kalimah. Dia bercantum je. Ataupun kamu boleh tengok alif lam kat depan lah. Okey, macam ni lah. Macam ni dia satu-satu tak ada masalah. Okey, seterusnya untuk ayat yang kedua pelajar-pelajar, kita tengok ayat yang kedua pula pelajar-pelajar, itu penguasaan kamu tentang carakin ataupun pisahkan kalimah. Kita tengok fadzalika. Ini macam dua perkataan. Sebenarnya dia bercantum dia dua perkataan, dua kalimah ni. Fa ni satu kalimah, zalika satu kalimah. Okey, seterusnya allazi kamu dah jumpa tadi, tak ada masalah, dua kali dah jumpa. Okey, yad'u satu perkataan. Okey. Yang ni kamu boleh tengok alif lam lah. Di pangkal dia, maka dia merupakan satu perkataan. Rasa mudah aja ni. Cuma yang ni nampak yang tu sikit, fazalika ni dengan binti. Tak? Yang lain tu kamu boleh lah. Wala, tak ada masalah. Kita jumpa dalam surah Al-Fatihah pada waladhdallin. Wa satu perkataan, la satu perkataan, yahuddu satu perkataan. Ala satu perkataan, ta'ami satu perkataan, al-miskinan. Al-miskin ni satu perkataan, insya-Allah. Untuk ayat yang ketiga ni Ustaz rasa tak ada masalah. Okey. Seterusnya ini satu masalah juga. Dia bercantum kita tengok macam satu perkataan je. Sebenarnya tidak, dia adalah merupakan dua kalimah ni, dua kalimah. Fa ni satu kalimah. Bunyi apa? Bunyi kucing. Kejap Okey, sekejap. Kucing Ustaz je nak masuk bilik pula. Apa kali ni? Kucing Ustaz ni namanya Luna. Luna? Macam ni? Mari berkenalan dengan anak murid Ustaz macam ni. Allah Akbar. Okey. Nampak dia ni. Nak masuk juga dia. Ni dia. Nampak tak? Dia pun nak belajar juga sebenarnya Ustaz rasa. Nampak comelnya kucing Ustaz. Dia apa tu dia punya ni. Bulu banyak tak? Tapi dia sebenarnya dia apa tu? Dia cacat sebenarnya, kaki dia cacat. Dia ada masalah saraf. Okey. Balik semula kita kepada ayat yang keempat. Okey, ni dua perkataan fawailun. Okey, tengok yang ni pula. Okey, lil musallin ni pun satu masalah juga sebab dia bercantum tak? Okey, jadi kita kena ingat lah ni. Okey, yang bercantum ni banyaknya yang kata partikel tu ya. Yang kamu belajar dah mula-mula hari tu. Macam fa, wa. Dia bercantum. Macam ni fa tak? Jadi li musallin ni sebenarnya dua perkataan ni. Li satu, musallin. Al-musallin satu perkataan. Okey, kita terus lagi kepada ayat seterusnya. Allazina, kamu dah jumpa dalam surah Al-Fatihah. Okey, hum satu perkataan, an salati. Salati satu perkataan. Him tu satu perkataan him. Sahun satu perkataan, allazina satu perkataan, hum yuraun. Okey. Yang ni mudah sikit rasa ni. Yang ni salatihim, him ni biasa jumpa dah. Alaihim lah, surah Al-Fatihah ada. Okey, rasa tak masalah. Okey, kita masuk pada ayat yang terakhir, ayat ke-7. Wa yamna'u. Okey, satu perkataan, al-ma'un. Menjadi tajuk surah kita pada hari ni. Okey. Jadi Ustaz rasa yang ni tak ada masalah lah. Cuma yang bercantum tadi lah, kamu kena ingat bidin, fadzalika. Okey, B ni bismillah tu lah dengar tu Okey, fa ni kamu biasa jumpa lah surah An-Nas pun ada rasa. Fasabbih bihamdillah. Okey, yang ni dia cantum Jadi bila bercantum ni kena berhatilah fawailun. Ni dua perkataan ni. Ni fa ni satu perkataan. Yang lain rasa tak ada masalah je. Okey. Seterusnya pelajar-pelajar kita memasuki kepada penguasaan yang ketiga, iaitu kena hafal. Ini kena hafal lah. Kamu semua ni memang penghafal Quran yang hebat. Jadi Ustaz rasa tak ada masalah. Nak hafal bahasa Melayu pun. Tak. Bukan nak hafal bahasa Arab. bahasa Quran ni dia mudah sikit. Sebab apa?
Dia belajar bahasa Melayu je. Cuma nak terjemuh saja bahasa Arab, bahasa Quran lah. Jadi mudah. Okey, kita tengok yang pertama. A tu maksud dia apa? A tu maksudnya apakah? Apakah? Okey. A tu satu. Apakah? Ra'aita, engkau telah melihat. Engkau telah melihat. Ini bentuk, kamu dah tahu ini adalah bentuk apa ni? Kita akan tengok lepas ni kata perbuatan. Okey, bila kata perbuatan, sistem yang kita guna ialah kena ada ganti nama diri. Ganti nama diri yang pertama. Okay, kalau dia perkataan lepas, fi'il madhi ataupun kata perbuatan lepas, kena ada perkataan telah. Okey, engkau telah melihat. Okey, dibentuk format kita untuk kata perbuatan. Okey. Ini untuk fi'il madhi ataupun kata perbuatan lepas ni. Kena ada telah. Mudhari' tak ada lah. Tak. Okey. Seterusnya pelajar-pelajar yang disayangi oleh Allah. Allah sayang kita lah. Kata Ustaz beliau. Allah sayang kita. Okey. Allazi, orang yang. Orang yang. Sepatutnya orang tu ada kurungan tu. Tapi lah Ustaz. Okey. Yang. Allazi. Orang yang. Yukadzibu. Apa maksud yukadzibu? Yukadzibu maksudnya dia pendusta. Jadi bila kita terjemah. Ini istilah kata perbuatan juga ni. Bila kata perbuatan. Kena letak ganti nama diri pertama sini. Okey, perbuatan itu berdusta lah. Okey, ini kata perbuatan semasa. Fi'il mudhari' sebab dia tidak ada telah. Beza dengan ni ada telah sebab dia kata perbuatan lepas. Ini tak ada. Dia pendusta. Dia berdusta. Okey. Seterusnya B dengan din, agama. Apakah engkau telah melihat orang yang yakni orang tersebut adalah pendusta agama. Lepas ni kita akan tengok Tapi sekarang kita tak belajar lagi ni. Bila berpangkat, dia panggil pangkat marfu', waris depan macam ni, maka orang ni kita boleh buang je dia. Kita boleh terjemah sekali serentak je. Engkau telah melihat terus saja orang yang berdusta. Tentang ataupun dengan agama pun boleh lah. Tentang boleh, agama boleh juga. Dengan agama Okey. Seterusnya ayat yang kedua pelajar-pelajar yang disayangi oleh Allah. Fa maksudnya maka. Fa maksudnya maka. Zalika. Okey, zalika itulah. Demikian itulah. Itulah boleh maka itulah. Orang yang yad'u maksudnya dia mengherdik anak yatim. Al-yatim maksudnya anak yatim. Mudahlah kata orang Melayu. Orang Melayu dia ambil bahasa Al-Quran. Al-yatim. Anak yatim. Tak? Okey, fa maksudnya maka, zalika. Itulah orang yang, orang tu dia mengherdik anak yatim. Kita bincang tadi lah. Tidak ada perasaan. Dia mati tu bukan dia nak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nak supaya anak tu jadi anak yatim. Maka dia ambil nyawa ayah dia. Jadi dia bila tidak ada tempat bergantung, maka anak yatim ni dia, perasaan dia rasa macam terpencil, mudah rendah diri. Kalau tengok biasa anak yatim gitulah perangai dia. Dia panggil mudah nak marah lala sikit, mudah mungkin dia kata dia mudah terasa hati, dia mudah dia macam nak memberontak sikit. Ada juga yatim yang kecil-kecil. Tak? Dia sebab dia kehilangan tempat bergantung. Jadi sebab tu Rasulullah kata orang yang penjaga anak yatim ni, penjaga anak yatim dengan aku, Rasulullah kata di syurga nanti Rasulullah buat dengan tangan gini. Rapat dalam syurga. Maknanya dia tu jiran Rasulullah di syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang jaga anak yatim? Siapa yang jaga anak yatim, maka dia akan menjadi jiran Rasulullah di syurga nanti. Allah. Bila jiran Rasulullah kat maknanya. Kalau kita macam kita atas dunia lah. Di atas dunia ni mana tempat elit? Ustaz dulu pernah duduk Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tempat elit di Damansara. Damansara High. Tempat orang kaya lah. Rumah-rumah atas bukit comel-comel lah. Rumah juta-juta lah rumah comel-comel belaka. Tempat orang kaya belaka. Tak? Bila duduk tempat orang kaya, memang jiran dia orang kaya belaka. Sebab kawasan perumahan tu, harga tanah pun berjuta lah. Jadi rumah tak tahulah berapa juta-juta belaka. Kaya. Sama juga dalam syurga nanti. Bila kita duduk bersama dengan Rasulullah, maka tentulah orang tersebut orang yang hebat lah. Duduk bersama jaga anak yatim. Sebab tadilah anak yatim kadang-kadang dia sensitif. Diuji maka bila dia bersabar dengan anak yatim, orang tersebut
maka dia akan bersama dengan Rasulullah di apa tu, di syurga nanti. Sebaliknya pula. Sebaliknya orang yang kasar, yang apa tu, mengherdik anak yatim. Dia nak marah lah. Orang ni Allah akan menceritakan kepada kita dia adalah merupakan pendusta agama. Okey, seterusnya pelajar-pelajar yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak cek dulu, takut ada pelajar yang tak boleh masuk. Sebab Ustaz guna cara macam ni Okey, rasa okey je. Okey, dah kenal lah. Okey, betul lah tu. InsyaAllah. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita pada pagi ini, wahai pelajar-pelajar yang sangat disayangi oleh Allah. Okey, kita tadi pergi kat mana? Okey. Okey, kita tengok ayat yang ketiga, pelajar-pelajar. Wala. Okey, wala Ustaz tak buat lah sini sebab kita jumpa banyak kali dah. Bila jumpa banyak kali, kata boleh kita kurang perkataan yang terdapat di sini. Kita fokus pada perkataan yang kita tak jumpa lagi. Kalau kita dah menguasai, kita tak tulis lagi lah. Wala ni kita pernah jumpa dalam surah Al-Fatihah lagi. Wala dhali tu ya. Okey, yahudu maksudnya dia menggalakkan. Dia menggalakkan di sini maksudnya dia macam menyekat lah. Menghalang Tapi perkataan sini kena tengoklah wala okey. Okey, wala dia tidaklah. Dan tidak dia menggalakkan kepada menggalak macam dia menghalang Menggalakkan sini bukan apa tu, dia macam kita panggil merangsang. Sini macam menyekat kepada pemberian makanan kepada orang miskin. Ta'am ni maksud pemberian makanan kepada tak ada sini dah. Okay. Untuk kita nak faham ayat ni, kita letaklah kepada. Tapi sebab kita ni terjemah secara maksud, secara harfiah, maka kita buat macam ni. Al-miskin maksudnya orang miskin. Al-miskin maksudnya orang miskin. Ini perkataan bahasa Melayu ni. Tak. Ni bagus ni. Tok guru kita zaman dulu, dia ambil bahasa Al-Quran, dia letak jadi bahasa Melayu. Mudah kita nak belajar bahasa Melayu. Bahasa Al-Quran tak. Sebab apa? Perkataan anak yatim tadi dia letak dah bahasa Melayu. Dan juga miskin ataupun orang miskin pun miskin. Orang miskin. Bahasa Melayu juga. Jadi kurang-kurang kita ada tahu dah. Dua makna. Dua makna yang digunakan dalam bahasa Melayu. Sebenarnya banyak bahasa Melayu yang terdapat dalam, bukan bahasa Melayu terdapat dalam Al-Quran. Orang Melayu ambil bahasa Al-Quran tu. Dijadikan perkataan atau kalimah dalam bahasa Melayu. Ini baguslah macam tu. Mudah kita belajar nanti tak? Tapi orang lain tak tahu dia guna bahasa Inggeris. Bukan kita nak marah guna bahasa Inggeris. Tapi bila kita guna bahasa Inggeris, kita popularkan bahasa dia dalam perkataan yang menyebabkan kemungkinan berlaku hilangnya perkataan yang kita ambil daripada bahasa Al-Quran, dia jadi hilang. Bila hilang, rugilah. Jadi generasi akan datang bila nak belajar bahasa Quran, dia jadi sukar sikit. Ni macam berlaku. Bukan berlaku, kita kata kemungkinan macam orang Cina, orang Korea, orang Jepun, dia nak belajar bahasa Quran, dia susah sikit. Sebab bahasa dia tu dia tak match dengan bahasa Arab. Dia tak match Jadi bila tak match, dia nak baca Rusia contohnya lah. Dia sukarlah sikit sebab bahasa dia tidak ada. Sedangkan kita ni, ulama-ulama tok guru dulu dia masuk dah. Sebab Islam lama dah di Malaysia kan. Di tanah Melayu tahun berapa kamu belajar sejarah? Batu Serak Terengganu berapa? Jadi bila demikian, bahasa tu banyak dah masuk dalam bahasa Melayu. Jadi mudah bagi kita untuk belajar bahasa Arab ni, bahasa Quran. Berbanding dengan bangsa lain yang kemungkinan mereka ni baru masuk Islam. Bangsa mereka baru masuk Islam, macam ya mungkin bangsa penguasaan Islam tidak ada dalam negara mereka. Macam orang Jepun, orang Korea lah. Orang Cina lah. Maknanya Islam bukan majoriti. Hanya minoriti sangat. Jadi bila gitu bahasa dia tidak ada bahasa. Jadi tak ada perkataan yang banyak, tak ada. Jadi terpaksa kena belajar lah. Okey. Jadi Allah bagi kemudahan kita orang Melayu ni. Okey, seterusnya pelajar-pelajar yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya ayat yang keempat. Kita masih lagi kepada penguasaan yang ketiga, iaitu maksud. Di mana maksud ni kita kena hafal. Kena hafal lah. Okey, sebenarnya pelajar-pelajar Ustaz dah buat di dalam Facebook Ustaz sebenarnya. Kamu pernah buka tak Facebook Ustaz? Lepas ni kamu kena buka lah. Kamu kena buka Facebook Ustaz dah mula dah. Di mana Ustaz buat secara terjemahan secara harfiah, tapi Ustaz tak buat macam ni. Ustaz buat ambil Quran betul. Ambil Quran betul, lepas tu dibaca satu-satu macam tu. Jadi sangat bagus untuk kamu menguasai. Jadi kamu kena tengok, kena buka Facebook Ustaz lah lepas ni. Boleh ya? Okey, pelajar-pelajar yang disayangi oleh Allah, Allah sangat sayang pada kamu semua. Okey.
Tengok fawailul lil musallin. Apa pula maksud dia lah? Okey, fa maksudnya maka, wailun. Ni wailun kecelakaan. Ada surah apa tu? Surah Al-Humazah. Wailul lil mutaffifin. Okey, kecelakaan. Wailul lil musallin. Okey, kecelakaan, maka kecelakaan bagi al-musallin, orang-orang yang solat. Orang-orang yang bersolat. Gana pula ni dah. Orang solat tapi celaka, Allah tunjuk pada sini. Jangan baca tak habis tu. Fawailul lil musallin, lepas tu dia pun lari lalu. Jangan buat gitu. Nanti orang apa ni, orang Melayu mungkin tak tahu mana dah. Tapi orang tak boleh lagi tu. Sebab dia kena sama lagi kecelakaan macam mana. Ada ciri Allah cerita pada ayat seterusnya. Jadi kita tengok sini, fa maksudnya maka, wailun kecelakaan, li bagi orang-orang yang solat. Okey, li ni kalau kita jumpa dah dalam surah Al-Fatihah pada alhamdulillah. Li tu bagi bagi Allah. Okey, maka kecelakaan bagi orang-orang yang solat. Okey, solat yang macam mana? Okey, Allah cerita sini alladzina hum. Okey. Okey. Alladzina, orang-orang yang kita dah jumpa dalam surah Al-Fatihah. Hum, mereka. Orang yang solat, mana mereka dari an solatihim, an dari solat mereka ataupun berkenaan solat mereka. Jadi kalau ayat kita gini, kadang-kadang kita boleh sebab bahasa Al-Quran ni tinggi. Kita tak boleh nak terjemuh satu-satu bahasa Melayu nak sama dengan bahasa Quran. Kalau boleh terjemuh satu-satu gitu, tinggilah bahasa Melayu pula. Bahasa Melayu ni boleh melawan atau setanding dengan bahasa Al-Quran. Kalau gitu. Jadi doa kadang-kadang bahasa Quran ni dia maksud dia lain maksud B pun banyak. B ni bukan dengar saja. Cara detail lah. Tak boleh cerita gitu. Cerita nanti kamu pening pula. Tapi kita ambil asas saja. Okey, jadi kalau nak terjemah sini, kita nak suruh bahasa Melayu, orang-orang mereka tentang solat mereka, berkenaan solat mereka. Lebih gitulah. Ataupun mengenai solat mereka lah. Yang lalai. Solat mereka ni dalam keadaan lalai. Sahun dalam keadaan lalai. Lalai, sebab tu kita Quran ni kita tak boleh terjemuh sendiri. Kalau kita terjemuh bahasa Melayu gini, aku semayang, semayang tak khusyuk. Maka aku jadi pendusta agama. Tak boleh gitu. Apa maksud sahun? Sahun tu bukan yang lalai yang kita guna dalam bahasa Melayu. Kena tengok tafsir tengok tafsir lah, kitab Muktabar lah. Maksudnya yang lalai di sini bukan tak khusyuk. Bukan kita lupa kadang-kadang kita semayang. Biasalah. Semayang. Ustaz hari tu semayang zuhur tak silap ustaz. Duduk antara dua sujud, terus naik atas. Tu bahaya tu. Kalau tak cukup rakaat itu biasa. Tak, kena 3 ke 4. Ni duduk dalam antara dua sujud, tiba-tiba ustaz bangun. Jadi mana naik bangun. Jadi makmum sudah nak bangun tu, nak naik bangun dah. Tapi makmum cepat-cepat subhanallah dah. Kita tahulah. Nasib baik ustaz boleh teringat. Maknanya kena sujud sekali lagi. Kalau tidak, naik jadi susah pula tak. Tahu dekat apa kesalahan kita. Itu lalai lain. Itu bukan lalai. Itu dia kita lupa lah. Jadi lalai sini macam ustaz sebut tadi, lalai sini ialah di mana mereka melengahkan solat, selalu solat di luar waktu. Solat asar waktu maghrib lah. Dia buat tak tahu dia semayang, dia kerja. Tak lupa pada ni dia abaikan waktu solat. Lepas tu nak ni macam-macam tu antaranya sahur dia ataupun sifat orang munafik tadi yang Ustaz sebut tadi. Itulah lebih banyaklah. Ahli tafsir dia kata lebih kepada orang munafik di mana mereka solat ni hanya nak menunjuk kepada orang Islam saja, orang mukmin. Orang munafik memang dia bukan Islam. Bermuka dia nak menunjuk-nunjuk. Ni orang macam ni pendusta agama. Memang betul lah orang munafik memang dia pendusta agama. Solat yang betul macam tu kita panggil dia. Orang-orang mereka dari solat mereka, maksudnya mereka lalai tadi lalai maksudnya tadi. Okey, seterusnya pelajar-pelajar yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, allazi kita dah jumpa tadi. Jadi ustaz tak buat sini. Orang-orang yang hum mereka yuraun. Mungkin kita tak perasan yuraun. Ni sebelum bahasa Melayu ni. Tak. Orang Melayu kan biasa guna riak lah. Allah riak mu ni. Dia ambil dia tu, riak tu maksudnya dia ambil daripada bahasa Quran lah tu. Riak tak. Riak ni maksudnya
mereka ingin dilihat. Ara'aita, engkau telah melihat tak? Perkataan kalau tengok bahasa Arab dia ada bahasa dasar, perkataan dasar. Jadi ra'at ni sebenarnya mereka riak ni maksudnya ingin dilihat. Apa yang mereka buat ibadat tu mereka ingin dilihat manusia lihatlah. Bahawa dia ni rajin lah. Sebab tu orang munafik ni pelajar-pelajar dia solat di Madinah. Orang munafik ni di belakang Rasulullah. Mereka di antara orang yang berada di saf hadapan. Saf pertama, saf kedua tak kira lah. Saf ketiga kepala saf di hadapan. Hebatlah ketiga di belakang Rasulullah. Tapi hati mereka Allah serabut dengan Islam. Benci kepada Rasulullah. Kalau boleh nak bunuh Rasulullah. Jahat perangai tak. Sebab apa lagi semayang juga belakang Rasulullah? Supaya orang Islam tengok, oh dia ni bagus ni Islam ni. Semayang. Dia suruh, dia nak gitu. Orang macam ni dia panggil riak ni. Ibadat dia untuk dilihat. Untuk dilihat. Dilihat tu panggil riak tu. Buat tak kira lah derma ke apa semua tak. Kalau derma belakang-belakang tak apa. Ya, orang tengok belakang tak. Tengok aku bagi 500. Macam tu tak. 1000 aku bagi. Semua orang lihat. Dia panggil riak. Jadi sama juga orang macam ni. Orang pendusta agama ialah. Mereka ni buat ibadat apa-apa semua. Nak riak belakang. Nak tunjuk kat orang belakang. Tapi jangan salah sangka pula. Tak semestinya orang tu kita. Ini ialah yang terdapat dalam hati mereka. Yang ni Allah saja yang boleh baca. Sebab tu tadi. Masa sahabat orang munafik ni. Solat bersama sahabat di belakang Rasulullah. Ada Rasulullah tahu mereka munafik ni. Mereka tahu. Tapi Rasulullah tak pergi marah lalu. Munafik tak usah semayang. Tak ada gitu. Sebab apa? Hikmah dia lah. Sebab Rasulullah tahu. Sebab Allah bagi tahu dia. Malaikat Jibril bagi tahu. Tapi kita hidup akhir zaman ni. Kita tak tahu macam mana dia orang munafik ke tidak. Kita tak tahu. Jadi kita kena berhukum dengan secara zahir je lah. Dia mari semayang semua tak. Maka dia orang Islam lah. Walaupun dikatakan ada juga orang orientalis orang orientalis ni dia bukan Islam. Dia buat tipu-tipu masuk Islam, dia buat kajian di Mekah. Dan ada yang masuk Mekah pada. Dia buat haji pun ada, semayang ada, sampai gitu ada. Orang Islam mana tahu tak? Sampai gitu ada juga. Tengok ada satu peristiwa di zaman kerajaan apa Ustaz lupa. Siapa mereka ni jadi orang boleh kata orang alim, orang belajar dengan dia di Madinah. Sebenarnya misi mereka ialah untuk mencuri jenazah Rasulullah. Mereka gali tanah daripada rumah mereka dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi akhir sekali dapat diketahui lah. Ada 3 orang cerita dalam sejarah ada pernah berlaku. Mereka nak gali daripada rumah mereka nak gali nak ambil jasad Rasulullah yang ditanam dekat Masjid Nabawi. Ada juga sampai begitu. Sebab apa? Sebab ni tadilah. Kita tak tahu lah. Kita tak tahu. Hati perut manusia kita tak tahu. Mereka duduk di tempat dia di Bandar Suci, Madinah. Tapi jahat sebenarnya. Okay. Tapi Allah tolonglah orang Islam peristiwa tu. Okey, seterusnya wa yamna'un al-ma'un. Wa dan ni biasa kita jumpa dah wa ni. Okey, wa jadi Ustaz tambahlah. Yamna'un mereka menghalang. Al-ma'un bantuan. Ini menjadi surah kita. Nama surah ni Al-ma'un maksudnya bantuan. Mereka menghalang bantuan. Dalam konteks sirah Rasulullah tadi, mereka telah nak memboikot orang Islam. Selama 3 tahun 3 tahun tu. Dikatakan ada sahabat Nabi terpaksa makan daun kayu je. Dan mereka di pulau. Dan ketika itu juga ada sahabat yang Rasulullah suruh mereka berhijrah ke Habsyah. Di mana kamu tahulah cerita Najasyi lah. Najasyi ni dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dia ahli kitab. Jadi Rasulullah hantar Sayyidina Uthman bin Affan pada ketika itu untuk mengetahui golongan sahabat untuk pergi hijrah kali pertama ke Habsyah. Bukan Madinah. Madinah tu yang keberapa? Yang ketiga tak silap Ustaz. Di Habsyah 2 kali. Okey, tapi sahabat lain lah Rasulullah tak pergi. Okey, begitulah kisah dia. Jadi mereka kaum musyrikin Mekah ni dia menghalang. Kata orang beragama konon-kononnya Abu Jahal tapi berdusta menipu kamu tu. Dah semua berhala dah. Lepas tu dengan orang pula kamu menghalang orang buat bantuan apa semua. Kamu ni sebenarnya pendusta agama. Betul lah Abu Jahal tu memang dia tak beragama dah. Tapi dia buat jahat gitu lagi dah. Menghalang. Sebab tu kita orang Islam tak boleh.
Kita tak boleh kena kau orang kafir lah. Walaupun dia kafir, kita tak boleh. Kita jangan halang dia. Kalau dia susah, kita boleh bantu dia. Maksudnya kafir yang baik lah. Kafir yang tidak memusuhi Islam. Dia tunduk kepada kerajaan Islam. Kita kena bantu dia. Semoga kita bantu dia tu dengan harapan mereka tertarik dengan Islam. Dari segi dakwah. Kecuali kafir apa ni yang musuh Islam tu, tu lain lah. Macam orang Yahudi apa semua yang berperang di Palestin tu, tu lain. Tapi kafir yang duduk di negara Malaysia contohnya, mereka baik, mereka tak ada apa pun. Itu kita boleh tolong dia. Dengan kebaikan kita, dia akan tertarik dengan Islam, akan masuk Islam lah. Itu pun kaedah dakwah yang digunakan oleh Ustaz Ibn Dio lah. Ramai yang masuk Islam. Okey, seterusnya pelajar-pelajar yang bersemangat pada pagi ini. Bersemangat tak pelajar-pelajar? Pelajar-pelajar ni diam. Bersemangat. Okey, lepas ni insyaAllah kita ada permainan, game lepas ni. Kita tengok sikit lagi permainan kita. Apa ni? Okey. Okey, kita tengok tadi dah habis raya ni. Kita terus pergi. Okey, kita tengok pula penguasaan yang keempat, pelajar-pelajar. Penguasaan yang keempat adalah jenis kata. Jenis kata ni seperti kita tahu, bahasa Al-Quran ada 3, dipecahkan kepada 3, iaitu kata nama, kata perbuatan dan kata partikel. Isim, haraf dan juga fi'il. Okey, untuk kata perbuatan, Ustaz buat warna hijau ni. Dan kata nama, isim, warna biru, dan warna orange ni ialah harfun ataupun kata partikel. Kamu tahulah tiga-tiga tak? Okey. Okey, dah masuk dah sini. Okey. Boleh Okey. Jadi kamu tahulah kata partikel ni dia pendek saja. Kita pergi ke seterusnya, kita tengok ni lah. Okey, ada lagi sini. Jadi Ustaz tak buat banyak sini. Okey, kita tengok penguasaan kata nama. Macam mana kita mengenali kata nama. Yang pertama, seperti biasalah. Di pangkal perkataan tu dia ada alif lam. Ataupun di hujung perkataan macam ni. Kalau ni ada alif lam. Macam ni, alif lam. Al-miskin, dia kata nama. Al-yatim ada alif lam. Maka kata nama. B ni bukan. B ni bukan alif lam ni. Alif lam. Sebab dia bercantum tak dia. Okey, alif lam ni. Ad-din, maka dia adalah kata nama, masuk kepada kata nama lah. Ataupun di hujungnya bagi bawah. Ta'ami. Ta'ami ni dia bagi bawah hujung dia perkataan. Ini satu perkataan, ta'ami. Maka dia adalah kata nama. Okey, yang ni tak bagi bawah pun hujung. Tak apalah, dia ada tanda lain iaitu alif lam. Okey, ataupun tanwin ni lah. Tanwin tak kira lah bagi bawah ke bagi atas ke bagi depan ke. Fawailun. Ni tanwin ni. Maka dia adalah kata nama. Al-ma'un. Okey. Dzalika tak ada ciri dah. Alif lam tak ada, tanwin di hujung pun tak ada, bagi bawah pun tak ada. Okey, yang ni kita kenal melalui maksud dia lah. Maksud dia. Ni dia panggil kebar ni. Kalau kamu pernah mengikuti kelas ustaz secara online tu, ni dia panggil isim atau kata nama yang kebar. Kebar ni dia tak berubah. Tak berubah. Macam ni boleh berubah ni. Fawailun boleh jadi. Fawailin kemungkinan boleh jadi. Tengok pada ayat lah. Kalau yang ni kebar. Kebar ni tak boleh. Mabni. Kebal. Tak berubah. Macam al-ladhi. Al-ladhi ni kebal juga ni. Yalah ada ciri lah alif lam. Tapi dia ada ciri tertentu. Dia panggil kebar. Tak boleh. Okey. Antara maksud dalam kata nama dalam bahasa Melayu mudah kita nak ingat. Dia betul-betul macam ni lah. Bantuan. Orang-orang yang solat. Orang yang itulah. Kecelakaan, makanan, orang-orang miskin, anak yatim, agama. Okey, betul-betul macam ni adalah dikenali sebagai kata nama. Okey, untuk pertanyaan. Ini Ustaz kena betul ni. Silapan berlaku ni. Ya Allah. Untuk kata nama, dia terpecah pada 2 kata nama ni. Ada silap sikit tadi. Sini Okey, untuk kata nama yang berbentuk yang macam mana tadi tak ada. Okey, tak apalah, tak ada sini. Dia pertanyaan ni ada 2. Satu pertanyaan masuk dalam kata nama, ada juga kata pertanyaan dia masuk dalam kata partikel. Ni insya-Allah kita akan tengok kemudian. Okey, rasa kata nama ni tak ada apa masalah ni, boleh ingat je lah. Dah dia.
Okey, seterusnya pelajar-pelajar kata partikel. Kata partikel ni pendek lah. Macam tak boleh hafal. Dan dia lah kadang-kadang dia akan menyebabkan kalau kita tidak ada pengalaman, kita tidak biasa, maka kita ingat satu perkataan. Macam ni lah fawailun. Cantik je fawailun lah. Macam satu perkataan aja. Tapi sebenarnya dua perkataan. Sebab apa? Kita tahu melalui kata partikel. Kata pendek ni. Fa maksudnya maka. Bila dia bercantum dengan perkataan ni, kita boleh agak lah. Kita boleh tahu dia adalah kata partikel. Fa. Macam bidin tadi. Bi dengan. Lil musallin. Li ni. Li ni adalah kata alai. Kata partikel. Okey, untuk yang kata pertanyaan pendek macam ni. Ara'aita. Ni. Ni dia kira sebagai. Dia pertanyaan tadi. Maka dia adalah kata partikel. Dia pendek. Ada lagi yang macam man. Siapakah. Yang tu dia masuk dalam kata nama. Masuk kata nama. Jadi kata pertanyaan ni ada dua lah. Satu masuk dalam kata nama. Ada yang masuk dalam kata partikel. Biasalah. Macam lah. Okey, ingat gitu dulu. Okey, kita pergi lagi kepada kata perbuatan. Okey, kata perbuatan ni kita ada format kita tersendiri. Okey, kita di sini ada satu kata perbuatan lepas tadi. Ra'aita. Ra'aita maksudnya engkau telah melihat. Okey, untuk kata nama, kata perbuatan lepas, ganti nama diri dulu. Bila kita terjemah, kataan telah kena ada lah. Sebab dia lepas. Kalau tak ada telah, kita mana kita tahu lah. Kita lepas tu pun tidak. Jadi kena ada telah. Lepas tu perbuatan tu sendiri. Jadi perbezaan bahasa Quran dengan bahasa Melayu ialah bila sebut kata perbuatan, dia kena ada ganti nama diri ni. Bahasa Melayu tak perlu. Bahasa Melayu melihatlah kata nama diri. Apa pula engkau ni? Engkau bukan. Engkau ganti nama diri. Bahasa Melayu lah. Bahasa Malaysia kita lah. Tapi bahasa Quran tak dia kira sekali lalu. Engkau telah melihat. Kata perbuatan selalu. Sama juga kita jumpa tadi ada kata perbuatan semasa tadi. Kata perbuatan semasa. Yura'un dan juga yamna'un. Adalah dua perkataan. Sebab itu kita bila terjemah. Mereka riak. Mereka riak. Mereka berdusta. Tak? Telah tak ada lah. Telah mandi. Kita lepas. Itu saja. Mereka berdusta. Mereka riak. Dia berdusta. Yukadzibu. Dia mengherdik. Tadi. Dia tidak menggalakkan. Kalau ada lah. Wala yahuddu ala. Dia tidak. Dia menggalakkan. Kalau yahuddu saja, dia menggalakkan. Okey. Seterusnya, pelajar-pelajar. Masa yang ditunggu-tunggu. InsyaAllah kita akan bermain game. Bermain game. Okey, sebelum bermain game sebenarnya pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah. Okey kah semua? Okey. Sebenarnya bersama kamu ni kita ada abang-abang daripada pelajar semester akhir, tak silap Ustaz. Daripada Uniza. Mereka ada bersama kita. Ustaz saja tak kenal pada kamu pada awal tadi. Ada sini Jadi insya-Allah untuk minggu depan mereka akan bersama kamu. Dia akan bersama kamu semua dalam kelas online. Jadi untuk semua tingkatan 2, Ustaz akan pecah akan pecah mungkin 2 orang, 3 orang lah. Dia akan masuk. Jadi kamu kena masuk kelas tu. Kelas Ustaz tak ada lah. Ustaz bagi kepada dia. Jadi abang kamu ataupun kakak kamu ni Ustazah jugalah. Dia akan Yuniza, student Yuniza lah. Dia akan mengajar kamu bahasa Quran ni dia akan sedia. Macam Ustaz ni jugalah. Dia akan buat. Lepas tu kamu akan bila kelas tu kamu kena tengok kelas mana kamu sertai mungkin ada 2 orang ataupun 3 orang Ustaz akan letak. Mungkin sebelah pagi yang ada 2-3 orang lagi mungkin sebelah petang untuk tingkatan 3 lah. Kelas kamu pun ada juga. Jadi Ustaz akan pecah. Jadi kelas mana kamu nak masuk, kamu tengok Ustaz akan post. Okey, contohnya kelas kamu kelas 2 Iman Nafi'. Kamu kena masuk dengan Ustaz ni contohnya lah. Contohnya dengan Ustaz Haziq contohnya. Ustaz Haziq di sini. Ataupun yang ni dengan siapa? Kamu tengoklah nanti untuk minggu depan. Okey. Jadi minggu depan dia akan ambil kelas Ustaz lah. Dia akan buat game pun dia ada. Kamu tengoklah sertai macam mana Ustaz macam mana. Jadi kena ingatlah tu. Kamu tengok senarai nama kamu, kelas kamu masuk ke bahagian mana? Kelas dekat siapa? Ustaz akan bagi banner macam Ustaz sekarang ni ada satu banner lah. Ustaz kamu tengok mungkin ada 2 atau 3 banner lah. Kalau kamu kelas tu kamu masuk link tu. Kalau kelas ni masuk link ni. Okey, insya-Allah minggu depan Okey, kita seterusnya kita pergi kepada
game. Jadi game seperti biasalah. Ustaz nak kamu supaya pastikan kamu apa ya? Okey, kamu buka channel Ustaz macam biasa. Okey, type saja Ustaz Spendi, dah pastikan kamu subscribe lah. Kalau ada lagi siapa yang tak subscribe. Tak naik-naik lagi subscribe Ustaz ni. 100 lebih baru. Sepatutnya naik banyak lah. Di mana ni? Okey, kamu type je. USTAZ. Okey, dah ada sini. Yang kamu mungkin tak ada. Tekan je lah. Okey. Tekan di sini dan masuk video videos. Okey, videos. Tengok 117 ni. Sepatutnya naik banyak ni. Dia jadi 11.7K ke. Macam tu. Okey. Dan pastikan video ni pun kamu kena promosi juga kepada kawan-kawan kamu. Jangan kamu belajar saja. Kamu seorang yang masuk syurga. Tak boleh gitu. Kita masuk syurga beramai-ramai. Berbondong-bondong. Tak? Iza ja'a Rasulullah wal fath. Okey, kita lepas pada video kamu tengok cari surah Al-Ma'un. Banyak sini saja Ustaz letak sini supaya kamu carilah. Bila kamu cari tu dapat pahala. Kamu sebut perkataan Quran kan. Surah Al-Duha. Al-Duha. Okey. Surah Al-Ma'un. Okey, surah Al-Ma'un dah ada sini. Lepas ni view ni pastikan naik lah. 21 je. Oh yang ditengok 7 je. Kamu tak tengok lagi ni cerita Ashabul Qaryah ni. Nanti tengok ni. Okey, surah Al-Ma'un. Okey, buka surah Al-Ma'un. Okey, surah Al-Ma'un. Tak adalah. Ustaz nak cerita pada kamu. Yang apa yang Ustaz nak cerita sini ialah berkenaan dengan permainan game lah. Okey, kamu buka permainan game ni. Jadi ruangan komen ni ada situ. Setiap surah ada belaka. Okey. Jadi kamu buka game ni. Okey, buka game. Lepas tu kamu, sebelum tu pastikan kamu kena hafal lah. Jangan main game tak hafal. Jadi main tembok-tembok tu dia panggil. Kamu hafal di setiap perkataan yang kita bincang tadi ya. Okey, dah bersedia semua? Mana semua ni? Okey, semua dah bersedia? Sudah? Ya. Rafiq, okey. Syazwan, kamu dah ready? Faris Hadi? Sakura Gaming? Okey lah, Sakura Gaming. Mana nak gaming ni pun ni? Nurul Marina? Boleh ya? Lain-lain lagi lah. Ustaz pun tak tahu. Ramai yang ikut. Apa lagi? Haziq, ada juga nama Haziq Sulaiman. Iskandar, okey. Al-Iman Hafiz, Mirul, Muhammad Wafiuddin, Naim, Nurain, Farhana, Nurul Hasanah ni. Ni kakak kita, kamu nanti ya. Dia pun termasuk juga kemungkinan dia akan mengajar kamu tingkatan 2 ataupun tengoklah. Nurul Marina. Ada juga nama. Rafiq Iman, Sidi Qayyum, Syazwan. Ustazah Faizah pun ada anak dia lah. Bukan dia masuk ni. Anak dia. What? Terkejutnya what. Okey, tak apa. Kita terus kepada permainan game kita. Pastikan kamu dah hafal. Jangan tak hafal pula. Kalau tak hafal, susah lah nak jawab. Main tembok-tembok je. Okey, kita masuk. Okey, play game. Tak bersedia semua? Okey, macam tak makan lagi tu. Suara macam tak makan lagi. Ustaz kehadiran dia pergi. Okey, insya-Allah kehadiran Ustaz akan hantar link lepas ni ya. Kamu fokus kepada pembelajaran kita dulu. Takut sangat Ustaz buat dia tak hadir. Okey, boleh ya? Dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia kita tengok. Okey. Okey, allazi, apa maksud allazi? Orang yang. Okey, allazi, orang yang. Okey, bagus. Dapat RM100. Okey, seterusnya lagi-lagi cepat sikit sebab masa. Ni masa ada. Yukadzibu. Dia berdusta. Dia berdustakan. Okey, bagus, dapat RM1 lagi. Cuba tengok dalam poket seluar kamu. Ada tak 100? Okey, Li. Tak tahu tak apa. Tengok lalu. Li pagi. Bagi. Okey, bagus. Ala. Okey, boleh buka mikrofon. Terhadap. Kepada. Terhadap. Okey, kepada. Okey.
telah dikunci bermakna silap. Okey, lepas ni pastikan jangan silap lagi lah. Bukan terhadap ya. Okey. Ta'ami. Pemberi makanan. Pemberian makanan. Bagus. Okey, B. Dengan. Dengan, okey. Dengan tak ada sini. Mungkin maksud dia perkataan dia lain ya. Bidin. Alah. Bidin tak boleh terhadap agama. Apakah? Apa dia? Terhadap. Terhadap. Okey, kita Apakah? cuba. Okey. Dia kadang-kadang ada juga perkataan terhadap. Okey, sahun. Yang lalai. Yang orang-orang yang Lalai. lalai Okey, bagus. Al-miskin. Tak tahu miskin. Dia Orang kata miskin. Melayu dah lah. Kata Orang Melayu dah ni. Okey, ad-din. Agama. Agama. Surah Al-Fatihah tu agama juga, tapi dia lebih kepada pembalasan tak? Maliki yaumiddin. Okey, wailun. Terhadap. Terhadap. Silap. Kecelakaan. Kecelakaan tak Ira? Silap. Okey, lepas ni pastikan kamu jangan buat silap lagi Wailun tu bukan terhadap tu, kecelakaan. Okey. Zalika. Itulah. Okey, bagus. Saja tu. Mula-mula tadi. Apakah? Apakah? Okey, kita fungsilah. Kata partikel. Okey, yahuddu. Dia menggalakkan. Kalau la yahud la itu tidak menggalakkan. Okey, musallin. Orang yang solat. Musallin, orang yang solat. Okey, ada sekali. Ala. Kepada. Bagus. Wailun. Kecelakaan. Okey, B terhadap lah. Okey. Okey, bila kamu dah siap dah ni, pastikan kamu tulis nama di sini tulis nama kamu. Nama kamu apa dia? Tulislah. Contoh yang ni, yang litah ustaz ni Mahmud bin Muhammad. Lama dah. Ustaz kata siapa yang berjaya melitah ustaz sini, kita insya-Allah ustaz akan bagi hadiah ke dia. Dia kena mesej ke ustaz lah. Dalam Telegram ke WhatsApp lah. Okey ustaz. Saya ialah Mahmud bin Muhammad. Yang ada nama dekat high score tu. InsyaAllah ustaz akan bagi hadiah dia. Hadiah pertama, tiket penerbangan ke Korea. Kamu boleh pergi ke Korea. Tapi kamu takut lah sebab banyak ada COVID apa semua. Payah mana boleh menetas negara. Tak payahlah hadiah tiket ke Korea. Okey. Hadiah kereta satu. Kereta kamu tak ada lesen pula. Hadiah misteri. Menarik tu misteri tu. Jadi kalau nama kamu atas ni, insyaAllah kita tengoklah. Sebulan tak boleh ramai-ramai. Ustaz tengok berapa orang, yang untuk sebulan tu dia dapat hadiah misteri. Hadiah misteri. Okey. Dan juga nama kelas lah. Sebab Ustaz buku ni bukan tingkatan 1 sampai 4 ni. 1 sampai 3. Tingkatan 1 sampai 3 hampir 300 lebih pelajar. Jadi sampai-sampai yang tulis nama, dia kena mesej Ustaz, lepas tulis nama, dia kena bagi alamat lah rumah dia sebab nak post. Boleh okey. Itu yang kedua lah. Okey, kita dah hujung dah ni. Dan akhir sekali Ustaz nak supaya kamu juga jangan lupa untuk hadir ke rumah Ustaz. Di mana? Di rumah Ustaz ni dekat FB lah, bukan rumah Ustaz yang betul. Di FB ni, di Facebook Ustaz ni. Kamu kena type nama Ustaz yang sebenarnya. Kamu tak tahu nama Ustaz kamu, tak boleh lah. Type Nur Effendi ni. NOREFFENDI Mahyidin. Ni. Kamu type dekat Facebook. Maka akan keluar page macam ni page ni kamu boleh tengok dekat makmal kita ada lah. Okey. Dan bila gitu kamu terus boleh tengok yang page Ustaz ni ada Ustaz buat apa tu. Ni. Video macam ni. Ustaz nak kamu tengok post macam ni lah. Bila kamu tengok video macam ni, kamu kena komen lah bawah ni. Komen yang ni.
Komen. Komen apa? Komen apa-apalah yang memberi kata-kata perangsang lah. Di samping tu yang penting lah kamu tengok lah video ni. Jangan tak tengok. Video ni dia direct terus kamu boleh tengok. Ini penting praktikal. Praktikal. Bila kamu baca Quran, mana ada perkataan-perkataan gitu tak ada dah. Contohnya kamu baca Quran Auzubillahi minas lah. Ni kamu guna Quran. Macam ni Quran ni. Praktikal lah ni. Ni dia panggil praktikal. Macam abang kakak kamu tu lah yang pelajar yang akan akan masuk kelas online kamu nanti minggu depan. Pelajar Uniza tu abang kakak dia tu. Dia sekarang ni praktikal. Sebelum ni dia belajar teori je. Dia belajar kat Uniza tu dia belajar pensyarah mengajar dia belajar je. Bila semester akhir dia kena masuk praktikal dalam bidang kerjaya dia. Dia kena ada pengalaman untuk bekerja macam mana. Jadi mereka mari ke MTT ni untuk merasai bidang pekerjaan sebagai pendidik guru. Tapi mungkin tak nasib baik lah sekarang ni sebab zaman COVID ni tak boleh masuk. Jadi belajar, kena mengajar secara online juga. Tak dapat cara bersemuka, tak apalah secara online. Okey, itu contoh dia. Jadi kita sama juga. Jadi bila kamu baca Quran, kamu hafal Quran, itulah praktikal kita. Kita tak tahu sebab makna tak ada lah ni. Mana ada tulis tak ada. Jadi kamu boleh tengok video Ustaz ni. Ini secara praktikal lah Ustaz buat ni. Ini surah untuk surah Al-Fatihah, surah An-Nas, 3 ku ada sini. Okey, bila kamu dah tengok video ni, maka kamu kena tulis komen lah sini. Contohnya nama kamu apa? Tulis nama lagi. Sebab gini, bila kamu tulis nama, Ustaz akan berdoa kepada kamu. Ya Allah, pelajar ni telah melihat video ni. Berikanlah kepadanya kepandaian, kemahiran ataupun penguasaan dalam surah yang dia tengok ni. Contohnya nama dia Muhammad Ali lah. Tulis nama lah, tak tulis kelas tak apa. Sebab takut orang lain baca pula tak. Dia malu juga. Ataupun nama rekah dia pun okey dah. Walau Ustaz tak kenal dia. Kawan-kawan dia lah. Contoh nama dia ialah Aminah. Macam nama Nabi je. Aminah lah. Okey, saya suka tengok video ni. Komen gitu je. Okey, bila Ustaz tu Ustaz baca nama dia. Ustaz kan doa dia. Ya Allah, berilah supaya dia faham Al-Quran. Ya Allah. Itu doa. Dah. Jadi kamu kena sertai lah masuk dalam Facebook Ustaz ni dan ruangan komen guna ruangan komen ni. InsyaAllah. Itu dia akan membantu kita lah semuanya. Okey, itu sebagai kerja rumah lah juga tu. Okey, tak apalah. Masa kita dah habis. Jadi insyaAllah minggu depan Ustaz ulangi sekali lagi ya. Kamu bersama dengan abang kakak kamu lah. InsyaAllah. Kenapa jadi macam ni? Okey, jadi masa dah habis dah 9.30. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Pada minggu depan insyaAllah bersama dengan abang Ustaz kamu semua tu. Okey, ma'assalamah wa ila liqa semua. Ada apa-apa nak tanya? Pertanyaan? Link kehadiran tak? Link kehadiran insyaAllah Ustaz akan bagi depan ni. Okey, kalau tak ada apa-apa kita jumpa lagi pada 2 minggu akan datang. Minggu depan kamu akan bersama dengan abang dan kakak kamu insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shizu Chan. Apa ni? Cakap bahasa Cina ke apa ni? Terima kasih Ustaz. Sama-sama.